السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat pada malam ini untuk meneruskan dan menyambung semula pengajian kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, daripada apa yang kita dengar, kita dapat manfaat, dan lebih penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jal memberikan taufik, kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita dapat dan kita perolehi daripada pengajian kita pada malam ini. Kita akan sambung hadis yang berikutnya berhubung dengan kelebihan-kelebihan amalan at-targhib wa tarhib, dan hadis yang berikutnya berhubung dengan kelebihan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam arti kata yang lain, kelebihan salatlah. Kerana sujud ini kita lakukan di dalam salat. Okey, kita tengok hadis yang dibawa oleh pengarang kitab kita. Wa'an Ma'dan ibnu Abi Talhah al-Ya'mari قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنها بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا درداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Okey, itu hadis yang kita akan bincang dan kita akan syarahkan pada malam ini. Kita tengok sedikit terjemahan dia. Daripada Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari, dia kata laqitu thawban, aku bertemu dengan Thawban maula Rasulillah. Thawban
maula Rasulillah. Fakultu, kata Ma'dan, aku bertanya kepada Thauban radhiyallahu an, akhbirni bi'amal a'maluhu, beritahu aku suatu amalan. Ma'dan tanya Thauban, yudkhiluni Allah, yang mana amalan itu jika aku lakukan dia akan memasukkan aku ke dalamnya, memasukkan aku ke dalam syurga. Allah akan memasukkan aku dengan amalan itu ke dalam syurga. Itu apa yang ditanya oleh Ma'dan. Apa amalan yang jika aku melakukan amalan tersebut Allah akan memasukkan aku di atas amalan itu ke dalam syurga? Atau aku bertanya kepadanya, amalan apakah ahab, yang paling disukai oleh Allah? Ma'dan kata, aku tanya dekat Thauban ni, satu amalan kalau aku buat Allah memasukkan aku dengan asbab amalan itu ke dalam syurga. Atau mungkin soalan itu berbunyi, apakah amalan yang paling Allah suka? Maksudnya dalam hal ini dia nak tahu satu amalan kalau dia buat boleh menyebabkan dia masuk ke dalam syurga. Dan sudah pasti amalan yang memasukkan kita ke dalam syurga amalan yang disukai oleh Allah. Menariknya, kata Ma'dan, aku bertanya kepada Thauban radhiyallahu an sebanyak 3 kali. Dia tanya, fasakata, Thauban diam, sukut, tak jawab. Dia tanya kali pertama, Thauban diam. Dia tanya kali kedua, juga Thauban tak jawab. Dia tanya kali yang ketiga, barulah ada jawapan. 3 kali dia ulang soalan yang sama, apakah amalan jika aku lakukan memasukkan aku ke dalam syurga? Apakah amalan yang paling disukai oleh Allah, yang mana jika aku lakukan amalan itu aku dicintai oleh Allah dan menyebabkan Allah memasukkan aku ke dalam syurga? 3 kali dia ulang, baru dia dapat jawapan. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, diam, tak ada jawapan. Last kali baru Thauban jawab. Apa kata Thauban? Dia kata, sa'altuhu rasul an dhalik Rasulullah. Dia kata, aku telah bertanya. Sa'altu, aku telah bertanya. Siapa dia? Thauban. Dia tanya siapa? Dia kata, aku telah bertanya soalan yang sama. An dhalik, aku telah bertanya soalan yang sama yang kau tanyakan kepada aku itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban kata, apa yang kau tanya aku tu, soalan itulah juga yang aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan? Sekali kita hurai. Okey, kita sambung balik. Apakah jawapan Nabi? Faqal, maka Nabi menjawab apa yang ditanya oleh Thauban, dan Thauban nak cerita pula kepada Ma'dan, iaitu apa dia? Nabi kata, alaika bikathratis sujud lillah. Thauban, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud. Kathratis sujud, engkau memperbanyakkan sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, maka sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu sujud, illa rafa'akallahu biha, melainkan Allah akan mengangkat kedudukan engkau satu darajah. Dan dengan sujud itu juga Allah subhanahu wa ta'ala hatta menyucikan, memadamkan, menghapuskan daripada diri engkau, anka,
daripada diri engkau dengan disebabkan biha, yakni dengan sujud itu, khati'ah, satu dosa. Kata Ma'dan, kemudiannya aku bertemu dengan Abu Darda, seorang lagi sahabat Nabi. Tadi dia jumpa Thauban, dia tanya soalan tu, Thauban jawab, Nabi suruh banyakkan sujud, kerana dengan sujud itu mengangkat darajat, mengangkat kedudukan di sisi Allah dan menghapuskan satu dosa. Kata Ma'dan, kemudiannya aku bertemu pula dengan Abu Darda. Aku bertanya soalan yang sama kepada Abu Darda, dan jawapan yang diberikan oleh Abu Darda juga jawapan yang sama seperti mana yang disebut oleh Thauban. Apa dia jawapan tadi ni? Alaika bikathratis sujud, iaitu hendaklah engkau memperbanyakkan sujud. Okey tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Apakah faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini? Hadis ini, kata para ulama, menunjukkan kelebihan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bihi as-sujud fis salah. Okey? Pertama, hadis ni menunjukkan kelebihan sujud. Maksudnya orang yang banyak sujud dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, dan Allah menjanjikan syurga untuk dia. Boleh? Dan apakah amalan yang paling Tuhan suka? Ahabbul a'mal, sujud kepadanya. Jadi kita dapat dua faedah. Satu, sujud merupakan salah satu atau di antara perbuatan amalan yang paling atau sangat dicintai oleh Allah. Jadi orang beriman untuk meraih cinta Allah, mendapatkan cinta Allah, dengan dia memperbanyakkan sujud. Sebab mencintai apa yang dicintai oleh Allah adalah tanda kesempurnaan iman. Jadi malam ini kita tahu melalui hadis ni, perbuatan yang Allah suka adalah sujud. Jadi kita memperbanyakkan sujud. Dan dengan banyak sujud boleh menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Dan kata para ulama, wal murad, yang dimaksudkan, yang diinginkan, murad ni maksudnya yang dimaksudkan atau yang diinginkan sujud di dalam hadis ini adalah as-sujud bis salah, iaitu sujud yang dilakukan di dalam salat. Apa maksud dia? Maknanya, dalam terjemahan yang boleh kita buat, apabila orang tanya dekat Nabi macam mana nak masuk dalam syurga, atau apa benda yang bila kita buat Tuhan suka, Nabi jawab, perbanyakkanlah salat. Sebab sujud dilakukan di dalam salat. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut perbanyakkan sujud, tapi bila kita sujud ni? Sujud ni kita buat bila? Bila masa satu orang hamba, orang Islam, mukmin yang beriman, dia sujud di dalam salat. Jadi walaupun Nabi menyebut satu juzuk, Nabi kata perbanyakkanlah sujud. Macam mana kita balik rumah, kita nak sujud tak ketahuan hala? Ataupun kita balik rumah duduk tak ada buat apa, sujud.
mangkit sujud, mangkit sujud. Ada amalan macam tu. Nak memperbanyakkan sujud dalam bahasa yang tersirat, di sebalik maksud Nabi tu memperbanyakkan salat. Sebab tak ada amalan yang dikatakan sujud semata-mata sujud. Dan kita sebagai orang beriman, bila kita nak sujud kepada Allah, dengan kita mendirikan salat. Tadi berapa kali tuan-tuan sujud? Tadi berapa kali sujud? Maghrib tadi kita ada 3 rakaat. 1 rakaat 2 sujud. Sebab itu kita sebut duduk antara dua sujud kan. Jadi 1 rakaat 2 sujud. Darab dengan 3 darab 2 6. Campur pula dengan ba'diyah 2 rakaat. 1 rakaat 2 sujud, dah berapa dah? 4. 6 campur 4 berapa? 10. Banyak ke sikit? Banyak lah. Ada yang mari awal, masuk dalam masjid, dia salat tahiyatul masjid. Ada yang mari lewat tak sempat. Yang mari awal masuk, dia salat tahiyatul masjid, dia dah dapat dah 4 awal. Maksudnya sekurang-kurangnya kalau dia tahiyatul masjid, dia campur dengan maghrib dan ba'diyah maghrib, dia sudah dapat untuk maghrib ni saja 10 14. Betul. 14 sujud. Banyak. Itu sat lagi yang isyak. 4 darab 2 8. Campur pula dengan ba'diyah 4 dah 12. Cuba tuan-tuan kira tengok, daripada subuh tadi, qabliyah subuh, ada yang mari awal subuh kan, tahiyatul masjid. Mari daripada tahiyatul masjid, qabliyah subuh, duha, qabliyah zuhur 4, zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Ni saya kira ni rakaat bukan sujud. Campur berapa rakaat, darab dengan 2. Pasal 1 rakaat 2. Dah berapa sujud satu hari. Belum dengan witirnya lagi, belum dengan tahajudnya lagi, belum dengan wuduknya lagi, belum dengan salat mutlaknya lagi. Ini maksud memperbanyakkan sujud. Sebab itu kata para ulama, memperbanyakkan sujud bermaksud memperbanyakkan salat. Tak kiralah sama ada salat itu fardu ataupun salat sunat. Inilah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Dan kita juga tahu tuan-tuan hadirin mukminin, bahawa sujud ini merupakan suatu perbuatan yang paling besar kedudukannya di sisi Islam. Apa bukti dia? Yang pertama, kita tidak dibenarkan untuk sujud melainkan hanya kepada Allah sahaja. Sebab itu kita dah bahas, seingat saya di Masjid Arab, dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, tentang larangan sujud kepada makhluk. Seseorang yang sujud kepada makhluk boleh menyebabkan terkeluar daripada Islam, boleh menyebabkan dia murtad. Sebab itu orang Islam dia tidak sujud kepada makhluk, dia hanya sujud kepada Allah. Sebab itu Nabi SAW kan, ada sahabat yang nak sujud kepada dia, dia marah, dia tak benar kan. Muaz bin Jabal balik daripada Yaman, nak sujud, Nabi tak benar kan. Nabi kata kalau boleh suami, kalau boleh isteri sujud pada suami, tapi tak boleh. Sebab itu heboh hari itu tentang perbuatan seorang wanita muslimah
yang sujud kepada perbuatan dia di satu kuil di India katanya. Dari sudut hukum tak boleh lah. Dari sudut hukum tak boleh. Dan ini benda asas dalam akidah. Tak boleh sujud. Dahulu ada golongan yang menyembah matahari, kan? Yang kita baca dalam kisah apa? Ratu Sabak sembah matahari. Kemudian kita juga pernah dengar tentang apa? Agama Majusi sembah api. Dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala sebut tentang perbuatan menyembah matahari ni. Tak boleh. Matahari ni kira makhluk yang paling besar lah. Allah Ta'ala bersumpah wasyams, demi matahari. Maksudnya makhluk yang sangat agung lah. Tetapi itu pun kita tak dibenarkan sujud. Sebab itu kita dilarang salat selepas subuh. Di antara waktu larangan salat bila? Ketika matahari naik. Sebab apa? Sebab apa kita tak dibenarkan sujud ketika matahari naik? Kerana waktu matahari naik adalah merupakan waktu di mana orang-orang kafir menyembah Tuhan mereka. Jadi Nabi tak benarkan kita salat pada waktu tersebut, mengelakkan daripada kita menyerupai amalan orang kafir. Orang kafir ni matahari naik tu dia akan sembah Tuhan dia. Dia sembah matahari ke sembah Tuhan dia ke apa? Sebab itu waktu lepas daripada subuh kita tak boleh salat sehinggalah matahari naik, tak boleh salat lagi. Naik tinggi sedikit, ar-ramh, setinggi anak panah, atau dalam setengah bahasa dia kata sepenggalah. Maksudnya naik tinggi sikit lah, baru kita boleh mula salat. Sebab waktu matahari naik itu sebahagian orang kafir menyembah Tuhan mereka. Jadi kita tak boleh tiru, kita tak boleh sama waktu. Walaupun kita tak sembah matahari, tetapi perbuatan itu menyerupai orang kafir. Tak boleh. Sebab itu orang Islam ni, antara benda yang paling penting dia kena ingat dalam akidah ni, dia tak boleh meniru amalan yang berbentuk agama. Yang ni saya ingat kita kena jelas lah. Sebab sehari dua ni berhubung dengan perayaan Christmas ni, orang tak boleh nak bezakan antara budaya dengan agama. Tuan-tuan, di dalam Islam kita tak dilarang untuk meniru atau mencontohi budaya adat kaum tertentu yang bukan Islam, sekiranya benda tu tak berkait dengan agama kita. Tak ada masalah. Saya bagi contoh dari sudut apa kita boleh tiru. Kita boleh tiru dari sudut tradisi makanan dia, bang. Kita boleh makan makanan India, kita boleh makan makanan Cina, Chinese, Indian food, Chinese food. Sebab itu bukan agama. Kita boleh makan yong tau fu, kita boleh makan thosai. Itu makanan Hindu ke makanan India? Tuan-tuan bagi jelas. Itu bila kita sebut thosai, thosai itu makanan Hindu, makanan agama ke ataupun itu makanan orang India? Itu Indian food, makanan orang India. Sebab itu bila kita pergi ke India, dia Islam ke, dia Hindu ke, dia Sikh ke, dia agama apa ke, itu makanan dia. Sebab itu makanan apa? Local food. Kita pergi ke China, kita tak jumpalah orang Cina makan thosai kan. Maksudnya sebagai makanan dia lah. Kita akan makan makanan Cina, Chinese food, boleh, tak ada masalah. Sebab ada orang Islam, dia kata saya pakai topi Christmas, saya pakai buat pokok Christmas apa semua ni, macam orang bukan Islam makan ketupat. Orang Hindu makan ketupat jadi Islam tak? Tuan-tuan, orang Hindu makan ketupat jadi Islam ke tak? Jadi Islam ke tak? Tak.
Dan ketupat ni makanan Islam ke makanan Melayu? Sebab itu kadang-kadang jangan cakap lah. Kalau cakap nampak bodoh, nampak awak tu sangat bodoh. Dan awak bila bercakap menampakkan kebodohan yang disebut sebagai bertingkat-tingkat, bermangkuk-mangkuk kan. Bodoh kita sebut mangkuk kan. Jangan bercakap, tak payah bercakap. Awak mengaku saya salah, saya tak tahu, minta maaf, saya terlanjur, nanti saya tanya mufti, saya pun betul, cukup. Tapi bila awak bercakap, awak menampakkan awak double bodoh. Ketupat ni makanan apa? Nabi makan ketupat tak? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Abu Bakar As-Siddiq pergi menziarahi rumah Nabi pada 1 Syawal, Nabi sedang bersantap ketupat gulai rendang dan juga lemang bersama dengan Aisyah. Ada tak hadis tu? So saya saja nak ambil kesempatan ni, saya nak bagi clear antara apa yang dikatakan budaya, tradisi, amalan masyarakat dan apa yang dikatakan sebagai upacara keagamaan. Kerana kita ada very clear border yang memisahkan antara amalan yang kita boleh buat dengan amalan yang berhubung dengan akidah. Sebab itu dalam akidah kita akan belajar satu bab, nama dia al-wala. Al-wala wal apa tuan-tuan? Dalam Islam, dalam akidah kita ada satu bab, nama dia al-wala wal apa? Al-wala wal bara'. Saja bagi panjang, nak bagi lekat. Al-wala wal bara'. Apa maksud al-bara'? Al-wala ni setia, cinta, taat, kasih kepada apa sahaja yang Allah dan Rasul kasih. Bara', benci, berlepas diri, tak terlibat, tinggal, buang apa sahaja yang Allah dan Rasul tak suka. So kita sebagai orang Islam, pasal itu kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, dalam mengucap kita sebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang tu dia panggil al-wala. Tuan-tuan kena ingat ni akidah kita ni. Asyhadu an la ilaha illallah, yang tu dia panggil al-wala. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kan? Asyhadu an la ilah, bara'. La ilah tu maksudnya tak ada Tuhan. Kita buang semua Tuhan-Tuhan ni. Kita buang semua Tuhan-Tuhan ni. Kemudian kita sebut apa? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Saya nak sebut lagi sikit. Penting benda ni. Ada orang kata, dia kata kita masa raya depa mai rumah kita, depa pun celebrate hari raya, depa pun mai pakai baju kurung, depa pun join apa ni kita punya perayaan. Tak bolehkah masa depa raya kita pi join juga? Depa boleh, pasal apa kita tak boleh? Allahu akbar. Tuan-tuan, apa cerita ni? Boleh kita tanya macam tu, pasal apa orang kafir boleh, kita tak boleh? Soalan tu betul ke tak betul? Soalan itu boleh kita kata tak? Sebab awak tak tanya lagi, pasal apa orang kafir boleh minum arak, pasal apa kita tak boleh? Pasal apa orang kafir boleh makan babi, pasal apa kita tak boleh? Pasal apa orang kafir boleh tikar ekor, pasal apa kita tak boleh? Pasal apa orang kafir boleh telanjang, pasal apa kita tak boleh? Pasal apa orang kafir boleh buka aurat, pasal apa kita tak boleh? Tanya lagi. Sekarang ni kita nak tanya satu soalan je. Hang Muslim ke hang kafir? Muslim dia ada akidah, Muslim dia ada halal haram, Muslim ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Sebab itu nama Muslim. Orang kafir depa tak ada benda ni. Baru ni saya pergi Penang, saya pergi ceramah di Penang. Sambil duk makan tu depa duk sembang dengan saya. Saya nak kongsi lah, nak bagi faham sikit pasal dia tak ketahuan kepala ekor. Saya sembang dengan jemaah masjid tu sambil duk makan. Dia kata, dia kata ustaz, untuk pengetahuan ustaz,
yang banyak duk pecahkan apa nyok ni, yang pecahkan nyok ni saya nak cerita tuan-tuan ni. Yang pecahkan nyok ni dia kata bukan Hindu tapi Chinese. Cina, orang Cina turut celebrate Tek Busam. Kan yang baling tu Tek Busam kan? Tek Busam. Lepas ni Tek Busam, berapa bulan Tek Busam? Bulan 1. 27 ke 28 macam tu lah. Saya tengok kalender tadi, 27 ke 28 Tek Busam. Ready. Lepas ni Masjid Gua Gajah himpun buahnya katok. Toleransi, harmoni, muhibah, why not? Orang India tengok, thank you, awak bersama dengan kita dalam hal ini, okey kan? Tanya orang India, tuan-tuan tolong tanya orang India, Hindu, orang bukan India, Hindu, nyok cukup tak nyok nak tengalung, tak cukup aku nak pergi hantar. So tuan-tuan, kita sambung balik cerita saya, tak habis cerita. Dia kata orang Cina, saya nak habang kata beza. Islam dia ada prinsip, Islam dia ada akidah, Islam dia tak boleh campur agama. Okey, saya nak sebut kat tuan-tuan, nak bagi clear. Sebab bila saya baca komen-komen, saya baca respon, akidah umat, akidah orang Islam penat, akidah orang Islam kritikal. Bila mereka cakap baru kita boleh tahu teruknya akidah orang awam. Kita duk risau Covid ni tak ada apa sangat tuan-tuan, tak ada apa sangat Covid ni. Tapi bila kita baca komen ucapan orang Islam tentang Christmas, berat. Okey, saya nak sebut kat tuan-tuan, apa beza kita dengan orang Islam. Pasal depa duk kata orang kafir buat, pasal apa kita tak boleh buat? Depa pun mai rumah kita raya, tangkap gambar apa semua, depa pun celebrate dengan kita, join kita. Pasal apa kita tak boleh buat masa raya depa, pasal apa kita tak boleh buat benda sama? Ni kita nak habaq. Kata kawan tu dia kata, dia tanya orang Cina. Dia kata pasal apa yang hampa pergi sambut Tek Busam? Pasal apa hampa pergi sambut Tek Busam? Orang Cina ni, saya pendekkan cerita lah. Orang agama bukan Islam, dia bukan kira agama, dia kira siapa boleh bagi duit. Tuan-tuan faham? Tuan-tuan faham tak? Siapa yang boleh bagi duit, dia akan sembah. Tuan-tuan faham tak? Siapa yang boleh bagi duit, dia akan sembah. Dia bukan kira Tuhan apa. Dia kata dekat orang tu, dia kata dekat jemaah yang Penang tu, dia kata apa? Kalau Tuhan Allah boleh bagi nombor, dia nanti masuk dalam masjid pergi kuliah. Dia kata kalau dalam masjid ni ustaz boleh habaq nombor ekor, boleh habaq nombor, dia boleh tikam kena, Tuhan Allah boleh tanya Tuhan Allah, nombor apa esok naik, boleh habaq dalam masjid, boleh kata okey benda tu, dia nanti mai join kita kuliah maghrib. Dia kata no problem, dia kata tak ada masalah, dia boleh join kuliah maghrib, tak ada masalah. Yang penting dia nak nombor. Pasal tu mereka tak ketahuan, campur. Sebab itu tuan-tuan jangan terkejut, di antara Tuhan yang disembah oleh orang-orang Buddha, tuan-tuan bisa tengok tak? Ada di kalangan sahabat kita, dia biasa mari perlis inilah pendakwah ni. Nanti kita bila-bila kita tayang video, orang Buddha menyembah Tuhan yang mana Tuhan itu adalah orang Islam. Tok Pek Kong itu pakai kepiah, pakai lebay, ada janggut. Tuan-tuan bisa dengar tak cerita ni? Dan kalau tuan-tuan perasan, dia punya kuil tu dia buat macam masjid. Panjanglah cerita dia, tapi saya nak habaq apa? Agama lain dia tak ada akidah,
dia tak ada kepercayaan. Apa sahaja agama, apa sahaja benda menguntungkan dunia dia, apa sahaja benda yang bagi dia untung di dunia, semua dia ikut. Dia tak kira, dia tak ada halal haram, dia tak ada syirik, dia tak ada syirik. Tuan-tuan jangan duk piajak dia pula. Dia kata hang Buddha, hang tak boleh sembah, yang tu Tuhan Hindu. Tuan-tuan piajak dia lagu tu jam. Hang kalau nak sembah, hang sembah Tuhan Buddha saja. Hang tak boleh campur dengan Tuhan Hindu. Dia kata Buddha ke Hindu ke, siapa boleh bagi nombor, aku sembah. Siapa boleh bagi kaya, dia sembah. Saya pergi makan, tuan-tuan, bukan kata ni orang biasa-biasa. Saya pergi makan, saya pergi ceramah di masjid belah Padang Besar. Sebelum saya cerita kat tuan-tuan aku, sebelum saya pergi ceramah di masjid Padang Besar tu, kawan saya ajak naik bukit lagi, kaki bukit yang ada terian tu. Dia masa tu pakai jubah lah nak pergi kuliah. Sebelum maghrib pergi awal naik kaki bukit. Atas tu kan ada pekan Cina jual durian kan. Bisa tak atas tu? Dia pun ambil apa dusun sana mana tu, durian kita lah. Tak tahu dia kata durian kita lah. Pakai jubah apa semua ni. Kawan saya tu dia melawak sikit dengan Cina tu lah. Dia tunjuk kat saya ada pakai jubah putih apa semua. Dia kata okey, ini orang semayang ya. Kita duk ingat kot orang semayang dia bagi murah ke, dia jamu durian A ke apa ke orang semayang. Dengar orang semayang. Terus dia buat macam tu. Tuan-tuan jangan main. Dia buat lagu tu kat saya. Tapi bila dia charge, dia tak kira semayang tak semayang, entah. Tapi dia buat macam tu. Ini orang semayang lah, orang semayang. Tapi kita orang Islam, lakum dinukum waliyadin. Sebab itu bila kita pergi pengurusan jenazah, tuan-tuan pergi melawat orang mati, orang kafir mati, boleh tak? Boleh tak tuan-tuan? Ada kawan orang bukan Islam mati, tuan-tuan pergi, boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi nanti dia ada bakak colok, bakak semayang apa semua, boleh nak ikut? Tak boleh. So sebab itu saya nak bagi tahu, ada benda yang kita boleh buat jika dia tidak berhubung dengan akidah, dia tak berhubung dengan kepercayaan, dia tak berhubung dengan amalan. Tak ada masalah. Ini saya nak sebut sikit, nak bagi jelas sebab kita live banyak boleh tengok, mudah-mudahan dapat manfaatnya. Okey. Hadirin mukminin, kemudian kita sambung balik kelebihan hadis tadi ni. Hadis ini juga dikuatkan lagi dengan hadis yang lain yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata sesungguhnya tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, maksudnya kita dengan Allah itu sangat dekat, dari sudut hubungan kita dengan Allah adalah ketika mana kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga menunjukkan tentang kelebihan sujud. Jadi sebab itu Nabi kata tempat yang paling dekat adalah ketika sujud. Maka banyakkanlah oleh kamu fajtahidu fid du'a, banyakkanlah oleh kamu berdoa ketika sujud. Dan kita harap tuan-tuan semua dah jelas, memperbanyakkan doa ketika sujud boleh dilakukan dalam setiap sujud. Bukan sahaja sujud yang terakhir, sujud yang pertama, yang kedua, semua tu tuan-tuan boleh sujud, boleh doa, tak ada masalah. Jelas okey. Boleh. Itu kelebihan sujud. Kemudian tuan-tuan, jadi rugilah kita. Berapa banyak kita duduk sujud tetapi kita tak doa. Kan? Saya bagi contoh macam ni lah. Dalam kampung kita, qaryah kita, bukan selalu orang besar, pemimpin, wakil rakyat ke menteri besar nak mari. Kan? Tiba-tiba tu imam buat pengumuman, dia kata hari Jumaat insya-Allah raja ke Perdana Menteri ke siapa ke menteri ke apa semua akan mai ke masjid kita. Jadi tuan-tuan mungkin ada hajat kan,
Mungkin ada sesuatu nak jumpa, nak sampai, nak bagi tahu, nak report, nak mengadu kan. Sebab tuan-tuan mungkin selama ni duk cari bila nak boleh jumpa orang besar, bila nak boleh cakap, bila nak boleh bagi tahu. Pasal kita ni memang ada halangan lah. Jadi tuan-tuan semua akan mengambil peluang boleh bertemu dengan orang besar, boleh bertemu dengan pemimpin untuk menyatakan hajat. Datuk, kadang-kadang saya duk pergi ceramah, orang besar duk jemput ni, wakil rakyat duk jemput, duduk tepi depa tu, bila habis majlis tu marilah ramai. Dia Datuk ni anak nak pindah, ni anak nak tukar, ni apa banyaklah kan. Tak ada lah lagi main ni Datuk nak menikah dua tolong sign sokongan sikit, tak ada. Yang tu tak ada lagi ya. Yang lain semua ada dah. Nak tukar, nak minta kerja, nak minta tar, nak minta batu sungai, nak minta kok, nak minta racun, semua duk dengar ah. Ya dah, kita pun duk dengar ada pening Datuk ni jenuh nak layan. Nak beli ayam raya pun Datuk ni nak beli ayam nak raya ni tak ada pun. Datuk juga. Tapi nak habaq ya, kalau tak habaq hari tu, tak habaq masa tu, tak ambil kesempatan ketika itu, tak guna peluang yang ada di depan mata tu, tak tahulah bila nak boleh jumpa pula wakil rakyat ni kan. Maka tuan-tuan, kita pun bagilah apa semua. Kita hari-hari bertemu dengan Allah, ada waktu yang paling akrab, yang paling dekat, yang Tuhan dengar, tapi kita biarkan ia berlalu seperti itu sahaja, tak mengambil kesempatan itu. Kita tak pulun, macam mana kita pulun ikut setengah tu, dia tunggu tu. Ada yang saya nampak sendiri, dia tunggu kan, lepas majlis, lepas saya bagi ceramah, wakil rakyat berucap, lepas tu makan, dia tunggu tu, dia tunggu. Dia habaq dekat orang kanan ni, saya nak jumpa Datuk Ustaz kan, sekejap lagi Datuk nak makan. Lepas Datuk makan, bukan boleh jumpa terus, Datuk sembang pula, sembang tu apa semua, lama tunggu. Nah, dia kata nak ni Datuk ada 2-3 orang nak jumpa tak sampai berapa minit dah. Datuk okey ni, bagi pegawai saya, bagi pegawai saya, cukup. Tapi sanggup berdiri, sanggup tunggu, sebab nak ambil peluang tu, nak bagi tahu sendiri, nak cakap sendiri secara berdepan. Allah sebut dekat dengan aku ketika sujud, kita sujud, kita tak ambil peluang tu. Ini satu kerugian kita. Kemudian tuan-tuan, perkara yang berikutnya mungkin kita boleh tambah sikit. Para ulama berbeza pandangan. Ini ada isu menarik jugalah. Okey. Para ulama berbeza pandangan. Ada beberapa hadis sebut tentang kelebihan sujud. Ada beberapa hadis sebut tentang kelebihan berdiri di dalam salat. Jadi di sini ada sedikit perbincangan. Sekurang-kurangnya ada 3 mazhab atau 3 qaul. Di antara sujud, berdiri, yang mana lebih afdal? Bisa dengar tak? Saya ingat tuan-tuan bisa lalu benda ni. Okey. Pandangan yang pertama ni tentang isu apa ni? Sujud dengan berdiri, qiyam. Kita sebab tak boleh guna qiyam. Pasal qiyam ni dia faham ni. Qiyam ni maksud berdiri lah. Antara sujud dengan berdiri, mana lebih afdal? Sujud afdal ke atau berdiri afdal? Ulama bincang. Sebab ada hadis Nabi sebut berdiri, ada hadis Nabi sebut sujud. Sat lagi kita tengok hujah-hujah dia dalam pusingan yang kedua. Ini kita berhenti sekejap bagi laluan kepada azan Isyak dahulu. Okey, bismillah. Sekarang ni ada perbincangan sikit berkaitan dengan yang mana lebih afdal. Dua-duanya memang bagus, memang dituntut qiyam yang lama dan juga sujud yang banyak di dalam salat. Cuma para ulama dia rincikan sikit. Okey. Sebab ada hadis Nabi kata dalam hadis Jabir. Hadis Jabir dalam riwayat Muslim. Nabi kata salat
yang terbaik itu tulul qunut. Qunut ni maksud dia apa? Wa qumu lillahi qanitin. Maksud qanitin tu berdiri. Qunut ni maksudnya Nabi kata salat yang terbaik itu tulul qunut, yang berdirinya lama. Yang berdirinya lama. Jadi hadis ni kata berdiri lama tu bagus. Hadis ni pula puji sujud. Jadi macam mana kita nak faham atau kita nak huraikan? Okey. Jadi pandangan yang pertama dia kata pandangan yang pertama, berdiri tatwil al-qiyam afdal. Pandangan yang pertama dia kata berdiri lama lebih afdal daripada sujud. Berdiri dalam solat ni, berdiri bagi lama tu lebih afdal daripada sujud. Dua-dua tu dalam solat, berdiri pun dalam solat, sujud pun dalam solat. Tapi yang mana lebih afdal? Berdiri. Sebab apa? Okey. Alasan yang pertama, alasan Nabi sebut tentang tulul qunut. Nabi kata sebaik-baik solat yang bagus itu, afdal solat yang baik itu solat yang berdiri panjang. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dia kata apa? Dia kata berdiri yang lebih baik pada sujud ni sebab apa? Okey. Tuan-tuan tengok elok-elok. Berdiri kita baca apa? Masa tuan-tuan berdiri, tuan-tuan baca apa? Masa kita berdiri, kita baca apa? Kita baca Al-Fatihah dengan surah. Al-Fatihah dengan surah tu apa dia? Ayat Quran. Masa sujud boleh tak baca Quran? Tak boleh. Tengok dia punya argument dia. Dia kata masa berdiri kita baca Quran. Al-Fatihah tu Quran lah. Surah tu pun Al-Quran. Dan sebaik-baik zikir, sebaik-baik bacaan tentulah Al-Quran. Jadi masa kita berdiri kita baca Quran. Masa kita sujud, mana kita boleh baca Quran? Sujud ni zikir biasa saja. Jadi sujud nak dibandingkan dengan berdiri, lebih afdal berdiri berdasarkan kepada bacaan tu. Ini pandangan pertama. Dia pilih berdiri lama tu lebih baik, lebih afdal. Okey. Manakala pandangan yang kedua, dia kata sujud. Dia kata sujud. Dia kata memperpanjangkan sujud, melamakan sujud itu lebih baik, lebih afdal daripada berdiri. Ini pandangan kedua, dia berbeza dengan pandangan pertama. Sebab apa? Kerana dia kata Nabi SAW kata tempat yang paling dekat di dalam salat bukan berdiri. Tempat yang paling dekat dengan Allah bukan rukuk. Tempat yang paling dekat dengan Allah sujud. Itu sahaja menunjukkan besarnya sujud. Jadi, dan dia kata apa? Di antara berdiri, rukuk dengan sujud, yang manakah lambang paling hina, paling rendah dan paling menunjukkan kita ini sebagai hamba? Berdiri itu memang hormat. Tapi saya tanya tuan-tuan lah, secara mudah tuan-tuan lah bagi hukum senang. Satu orang dia hormat berdiri dengan hormat sujud, yang mana lagi sakal? Satu orang dia hormat, lalu satu orang dia berdiri, dia hormat, tapi dia berdiri. Mari lagi satu orang dia tak berdiri, dia sujud. Yang ni sakana. Cikgu masuk dalam kelas pun diri, tak ada lagi cikgu masuk kelas sujud.
Tuan-tuan nampak? Jadi dia kata dari sudut perbuatan itu sendiri dah menunjukkan bahawa sujud lebih tadallul, lebih menghina, lebih rendah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata sujud itu lebih afdal, dibuat lebih panjang daripada berdiri. Itu pandangan kedua. Manakala pandangan yang ketiga, dia kata sebenarnya sujud dan berdiri itu sama, tetapi dia ada sedikit rincian lah. Dia kata macam ni. Dia kata kalau kita salat siang, ini pandangan yang berikutnya, dia kata kalau kita salat siang, dia kata kita memperbanyakkan sujud dan rukuk. Kalau siang ni, kalau solat yang nahar, solat belah siang, kita banyakkan sujud, kita banyakkan rukuk. Tapi kalau solat itu kita buat salatul lail, qiyamul lail, tahajud, afdalnya berdasarkan sunnah, berdasarkan perbuatan Nabi, dia membaca panjang di dalam salat tahajud, tulul qunut. Jadi kalau ikut pandangan yang ketiga ni, dia kata sama aja, rokok dengan sujud dua-dua tu afdal. Tapi kalau nak rincikan lagi, dia kata kalau siang rokok dengan sujud tu diperbanyakkan, tetapi kalau malam afdal kita panjangkan berdiri, kerana itulah sifat solat Nabi. Sebab itu dalam solat tahajud Nabi baca panjang. Sahabat kata apa? Aku ikut Nabi membaca suratul Baqarah. Berapa kali dia duduk kata dalam diri dia, sat lagi Nabi rokok kot, sat lagi Nabi rokok kot. Habis suratul Baqarah Nabi tak rokok. Lepas tu Nabi sambung An-Nisa. Lepas tu Nabi sambung Ali Imran. Berapa juzuk tu tuan-tuan? 3 surah tu. Tak rokok-rokok. Sehingga dia kata aku telah mula berniat untuk keluar nak mayang sendiri, tak mampu nak ikut. Tu semayang malam Nabi, semayang sunat tahajud. Pasal itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan semayang sunat tahajud, nak mencontohi Nabi, kena baca panjang. Dia kata pasal apa Ustaz? Saya bangkit tahajud tapi saya tak rasa tahajud, saya tak rasa feel tahajud, saya tak rasa nikmat tahajud, saya tak rasa manisnya tahajud. Sebab apa Ustaz? Tapi saya bangkit tahajud. Baca apa? Saya baca Inna A'tayna. Inna A'tayna tak ada menguap rokok mana. Allahu Akbar, bangkit 3 pagi, inna, bini dia dengar, syakar ni inna arsalna nuhan ke kan, inna apa ni, dengung tu je panjang, inna bini dia dengar a'tayna. Dia tak ada dia salat malam turun kun. Pasal tu tuan-tuan, bangkit tengah malam, kalau tak boleh hafal, baca daripada mushaf. Sebab ada sahabat nama Zakwan, dia mari tanya Nabi, dia nak tengok mushaf. Dia nak tengok mushaf, dia nak baca, dia nak semayang, dia nak tengok mushaf. Semayang macam ni, tuan-tuan beli macam ni, tak di rumah. Tak di rumah, cari satu sudut musalla, satu sudut kita buat ruang kita untuk salat. Kita jangan pergi, bukan gaduh bilik, cari satu ruang, kita hampak sejadah, kita beli ni sikit kan, kita hampak, kita bangkit tengah malam pukul 4 kan, buka lampu sikit, beli lampunya, buka terang sangat ganggu orang, beli lampu, kita bangkit, kita salat. Habis satu muka, kita tadarus, kita buka pula satu muka, lepas kita baru dia mari rasa zauqa fil tahajud. Dia kena baca lama, dia kena baca banyak. Nampak? Subuh qul huwallah, zuhur qul a'udzu birabbil falaq, asar qul a'udzu birabbin nas, maghrib qul ya, isya dah habis 4 qul, tak tahu nak buh qul apa, ulang balik qul huwallah. Sagi tahajud inna a'tayna wal 'as. Tak ada. Dia panggil apa? Ruh semayang tu tak mari, kan? Okey. Dan tuan-tuan, yang akhirnya
Hadis ini menunjukkan bahawa besarnya kedudukan sujud, seperti mana Nabi pernah berpesan kepada seorang pembantunya bernama Rabi'ah. Nabi juga pernah sebut benda yang sama kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Siapa dia Rabi'ah ni? Khadam, pembantu Nabi. Dia inilah yang bawa mari dekat Nabi air wudu. Dia duk serve khidmat dekat Nabi. Dan Nabi tanya dia dekat Rabi'ah, Nabi tanya, ada tak apa-apa benda kau nak minta dekat aku? Dia tak ada apa-apa benda kau nak minta aku dekat aku. Nabi nak balas dia punya jasa, dia punya kerja pengorbanan. Dia kata dia nak duduk dengan Nabi di dalam syurga. Dia kata dia nak duduk dengan Nabi di dalam syurga lah. Dia nak masuk syurga, dia nak selamat daripada neraka. Dia kata, apa yang kau nak suruh aku buat? Rabi'ah tanya, apa yang kau nak suruh aku buat? Nabi kata, fa'ini ala nafsika, kau bantulah aku, kata Nabi, kalau kau nak masuk dalam syurga, nak duduk bersama-sama dengan aku, apa yang kau nak kena buat? Nabi kata, bikathratis sujud, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud. Nampak tuan-tuan? Juga wasiat yang sama, memperbanyakkan sujud. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kita sebagai orang beriman senantiasa menambah salat-salat kita. Bukan sahaja yang wajib, walaupun Allah Ta'ala akan tengok yang wajib, tapi sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kita senantiasa tambah dengan sunat. Dan sunat ni peribadi, siapa tak boleh paksa kita, siapa tak boleh tanya kita. Itu urusan kita dengan Allah. Kita hanya boleh pesan, tapi akhirnya kita yang menentukan sama ada kita nak buat ataupun tidak. Sebab itu Nabi balik buat di rumah. Sebab itu bila Nabi mangkit tengah malam, Nabi tak gerak isteri dia, tapi Nabi suruh kita kejutkan isteri. Tapi itu bukan benda yang wajib. Kan? Sebab itu Nabi kata, rahimallah, Allah kasih mana-mana pasangan yang bila dia bangkit, dia gerak isteri atau suami dia untuk semayang malam. Dan kalau tuan-tuan tanya, Nabi bila dia semayang malam, dia semayang seorang-seorang, dia tak buat jamaah. Macam mana Nabi semayang malam? Nabi semayang seorang-seorang. Bila Nabi berjamaah di masjid ni semayang malam, tarawih. Kan? Tapi kalau di rumah tahajud, Nabi buat seorang-seorang. Bagi yang ikut Nabi itu pun bukan Nabi aja, depa mai depa ikut Nabi. Nampak tuan-tuan hadirin mukminin? Sebab itu ini antara hadis yang menunjukkan kelebihan sujud. Dan sebagai kita yang ada masa, ada ruang, ada peluang, ada waktu, jangan tinggalkan salat sunat. Jangan tinggalkan salat sunat. Berapa minit saja. Qabliyah subuh bila kita pergi masjid 2 rakaat kita buat. Orang perempuan tanya, kami di rumah boleh buat tak? Boleh. Boleh buat. Bangkit. Hatta tuan-tuan, qabliyah subuh ni, Nabi biasa terlewat. Nabi biasa bangkit subuh terlewat balik daripada perang. Nabi suruh Bilal jangan tidur, jaga. Tiba-tiba Nabi tertidur, Bilal semua tertidur, bangkit cerah. Nabi bila bangkit, dah keluar waktu dah habis waktu. Kata sahabat, bila Nabi bangkit, Nabi salat dulu qabliyah subuh, lepas tu baru Nabi salat subuh. Dalam musafir, Nabi tak semayang sunat lain, tapi subuh Nabi tak tinggal. Tahajud Nabi tak tinggal. Bahkan tahajud wajib ke atas Nabi. Maka sebagai orang beriman, orang yang bertakwa, ahli sunnah yang mencintai Nabi, saya pesan pada diri saya tuan-tuan dan semua kita yang hadir malam ini, bukannya benda yang payah, bukan benda yang susah, bukan guna duit pun. Bangkit tengah malam tak ada, tak bayar duit apa pun. Bangkit buat 2 rakaat, buat 4 rakaat cukup. Dia kata, ustaz saya ni payah nak bangkit malam. Lepas daripada isyak terus buat. Semayang malam lepas isyak dah boleh buat dah. Sekali lagi tuan-tuan semayang isyak, tuan-tuan dah boleh semayang malam dah. Dah boleh dah. Apa dia ustaz nak mayang apa ni? Kalau tak tahu nak mayang apa sangat, terus witir. Dah tak tahu nak semayang apa sangat, sat lagi selepas semayang isyak, 2 rakaat. Dia kata, ustaz, ingat tak dan kot pasal apa?
Sat lagi buh 2 rakaat ba'diyah, buh witir 1 rakaat, keluar nasi habis. Saya tak apa dapat dah ni. Saya bolehlah semayang dengan khusyuk. Ada setengah orang dia duduk semayang ba'diyah, dia duduk aduh sagi habis. Tak apalah tuan-tuan, habis rezeki mai kok leh. Gamak kalau tak boleh sagi semayang bagi salam. Tapi saya nak ceritanya, ramai duk tanya nak semayang apa, habis semayang isyak, buat sagi balik rumah boleh buat 2 rakaat ba'diyah isyak di rumah boleh buat. Lepas tu kalau tuan-tuan tak tahu nak buat apa lagi, buat 1 rakaat witir atau 3 rakaat cukup. Paling kurang 1, paling banyak kalau tuan-tuan paling banyak boleh buatlah 11 apa semua, tapi saya nasihat tuan-tuan buat 1, lepas tu tuan-tuan kalau nak rajin sikit buat 3 cukup. Sehari kita takut bila habang buat 11, tuan-tuan buat hari ni Senin malam Selasa, nanti tahun depan pula buat. Tahun depan pun tak lama, 3-4 hari kan. Tak payah buat 1. Lepas tu ustaz, lepas dah buat 1 witir nak buat apa? Tidur. Pergi tidur. Dah bawa balik nasi, makanlah dulu. Makan nasi. Lepas tu buat apa? Esok kalau mangkit awal, tengok azan 6 suku. Azan 6 suku, lebih kurang 6 suku 6 ni. Dia kata ustaz jaga 5.30. Awal lagi pergi beli air apa semua, qada hajat, ambil wuduk apa semua, buh 2 rakaat. Apa dia pula? Tahajud. Buh 2 rakaat lagi tahajud. Elok-elok 2 rakaat azan subuh. Cukup. Kalau tak azan boleh lagi 2 rakaat. Tapi kalau dah azan, keluar ambil motor apa, pergi masjid. Masuk dalam masjid, dia dah masuk lewat sikit, buh lagi 2 rakaat qabliyah. Lepas tu subuh mayang 2 rakaat. Lepas daripada tu tak boleh nak buat apa. Zikir pagi. Zikir pagi. Sat lagi duha, buh 2 rakaat. Lepas tu buat kerja urusan kita apa semua. Sat lagi lohar, buh pula 4 rakaat ke 2 rakaat sebelum. Lepas tu 4 rakaat zuhur. Lepas tu ba'diyah. Macam tu cukup. Rutin kita lagu tu cukup. Jangan dengar malam ni balik-balik buh 20 tahajud 3 witir. Lepas tu tanya bini dia, macam mana? Dia semalam 23 ustaz, subuh pukul 9.30. Dia lah 23 tidur ke apa? So agama dia atok kita. Pasal kita nak buat ni banyak hari, kita nak buat ni lama lagi. Pasal tu Nabi kata buat sikit tetapi berterusan. Jangan jadi seperti fulan, dia bangkit 1 malam, lepas tu dia tinggal terus, dia tak bangkit langsung. Yang ni Nabi tak suka. Macam ni Nabi tak suka. Mudah-mudahan tuan-tuan, amalan yang ringan, sujud yang kita buat ini menyebabkan kita masuk ke dalam syurga dan Tuhan mencintai kita, dan kita berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.